benda tu bukanlah yang sama lah. Kalau semua pakai T nanti, so bila semua pakai T, dia jadi confused lah mana satu nak pakai. Okay, so kita tengok kat sini, kita ada dua line which is R1 and R2. Lepas tu dia cakap nak cari angle between two straight line. Okay, so boleh tengoklah kat sini. This is R1, this is R2. Lepas tu ada angle between this line. Dan kena ingat, angle between that line boleh jadi kat sini juga. Boleh jadi theta kat sini juga. So ada dua possibility lah. Mungkin akan dapat acute angle ataupun obtuse angle. So dua-dua kita terima. Boleh, dua-dua kita terima. So macam mana nak cari? Cara dia kita pakai application of dot product. So dot product V1 dot V2 is equal to magnitude of V1, magnitude of V2 cos theta. Boleh? So rearrange dia dah dapat bentuk yang cikgu tunjuk ni. Ni yang cikgu bulatkan ni. Which is sama lah, ni adalah dot product punya arrangement lah. Boleh nak dapat theta, shift cos sahaja. Boleh? Dia cakap the two straight line are perpendicular if V1 dot V2 is equal to 0 and parallel if V1 is equal to KV2. Boleh? Ni adalah properties kepada dot product. So cikgu tak nak cerita banyak lah. Boleh? Ceritanya pasal dot product sahaja kat sini. So nak ambil apa? Nak ambil, kita akan ambil V. Kenapa tak ambil A? A ada satu titik. Boleh? Bukan vektor. Jadi ada satu titik. So titik takkan menjamin untuk jadi dia apa? Jadi direction vector lah. Bila ada direction vector barulah kita akan dapat dia punya theta tu. Okay. So kita tengok kat sini. Ada dua Ada dua vektor kat sini dia bagi. So vektor satu P, vektor satu lagi Q. Boleh? Dan diberi kat sini 2i plus 2j minus 4k. Ada T parameter dia I 3j minus 3k. Yang ni samalah Q. Ada I, J, K. Lepas tu ada S parameter dia I plus 2j minus k. Lepas tu dia cakap T and S adalah scalar. Satu nombor lah. So find the acute angle between the straight line. So apa yang kita cuba buat, kita akan cari cos theta is equal to V1. So V1 kat sini, cikgu letak kat sini. V1 adalah 1, 3, negatif 3. V2 kita adalah 1, 2, negatif 4. Okay. So apa kita buat? Kita terus dengan formula lah. 1, 3, negatif 3. Dotkan dengan 1, 2, negatif 4. Bawah ni adalah modulus ataupun dia punya magnitude. So magnitude of 1 square plus 3 square plus negative 3 square. Multiply by 1 square plus 2 square plus negative 4 square. Okay, so kita cuba selesaikan. Kita tengok yang atas dapat berapa, lepas tu yang bawah dapat berapa. Okay, so atas dia adalah 1 tambah 6 tambah 12. Bawah akan dapat square root of ni 9, 18 tambah 1 square root of 19. Sini 16 tambah 4, 20 tambah 1, 21. Boleh? Atas dapat 19. Bawah dapat square root of 19 times square root of 21. So theta kita adalah shift cos 19 square root of 19 square root of 21. Okay kelas, cuba tekan kalkulator tengok berapa dapat. Okay kelas, tengok sikit berapa dapat. Sekejap cikgu, sekejap. 17.98. 17.98 17.98 degree. Boleh dah.
Itu method dia lah. Dan cikgu rasa mudah kan? Cikgu rasa lah. Awak rasa? Mudah cikgu, mudah. Mudah Alhamdulillah. A. Soalan dia, line 1 has equation dalam bentuk parametrik. Line 2 ada equation dalam bentuk parametrik juga. Line 3 dalam bentuk Cartesian. yes, Cartesian. Boleh? Cartesian. Okay, so kita tengok dulu. Show that line 1 and line 2 are parallel. Boleh? Show that line 1 and line 2 are parallel. Okay. Kita tengok dulu Kita tengok V dulu. V daripada line 1. So kita tulis kat sini lah. Line 1. Line 1. Untuk line 1, V dia adalah 2 lagi negatif 2, 4. Mana cikgu dapat? Cikgu akan tengok dekat S. Cikgu akan tengok dekat S. Cikgu akan tengok dekat S. Sebab itulah V-nya datang. So, tolak 2, tolak 2, tambah 4. Boleh? Line 2. Line 2, V dia adalah tolak 1, lagi 1, negatif 2. Setuju? Setuju. Okay, dah. Kita ada V, cikgu ambil V1 lah. Ni V1, ni V2 Dan bila kita tengok, ambil V1. V1 sama juga dengan negatif 2. Sorry, V2 adalah negatif 2 V1. Setuju tak? Setuju. Okay, so kita boleh cakap V1, sorry, bukan V1. Line 1 and line 2 are parallel. Boleh? Sebab syarat parallel adalah V1 lambda V2. So kita dah tunjukkan lah. Ataupun sebaliknya lah. So kita dah buktikan benda tu. Lepas tu kedua, show that line 2 and line 3 intersect and find the angle between them. Boleh? Okay. Macam mana nak tunjuk dia intercept? Line 2 and line 3. Okay, ada idea tak? Okay, untuk kes ni, cikgu apa? Cikgu cancelkan dulu soalan show that line ni intersect Cikgu cancelkan dulu sebab dia dah kat luar daripada subtopik kita. Kita nak cari angle dulu Cari angle dulu. Okay, kita tengok angle untuk soalan B. Nanti kita datang balik untuk tengok soalan ni Okay, soalan find the angle between them. Boleh? So, cikgu ada kat sini V2 adalah negatif 1, 1, negatif 2. V3 berapa? V3 berapa? Kelas. 213. 213. Hati-hati. 2, negatif 1, 3. Boleh? Tu jawapan dia. Kenapa? Awak tengok betul-betul Awak tengok betul-betul kat sini. Sini X. Berapa aku? Sini X.
depan ni adalah negatif Y, belakang Z. Boleh? So sebenarnya ditulis dalam bentuk X tolak 1 X tolak 1 per 2 sama dengan Y tambah 1 bahagi negatif 1 sama juga dengan Z tolak 4 bahagi 3. So kat bawah dia 2 negatif 1 dan 3. Okay. So daripada sini kita mula mencarilah angle between them. So cos theta is equal to cos theta is equal to negative 1, 1, negative 2, dotkan dengan dua tolak 1, 3. Kau nampak tak apa yang cikgu nampak ni? Nampak. Dia keluar keyboard tu. Ke tak nampak? Tak. Tak, dekat Tak cikgu je lah. nampak go. Sekarang nampak tak? Tak ada apa-apa. Nampak clear. Nampak clear je lah. So dekat cikgu dah dia asyik keluar keyboard. Okay, kita teruskan. So sini adalah 1 square. 1 square tambah 1 square tambah 2 square. So 1 square dapat 1, 1, 2. 2 square dapat, sini dapat 6. Sini adalah 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 9 dapat square root of 14. Boleh? Cuba teruskan tengok theta dapat berapa? Okay, cuba teruskan tengok theta dapat berapa? Atas kita ada 2, negatif 2. Sini kita akan dapat tolak 1. Kat bawah kita akan dapat tolak 6. Sini akan dapat set 6. Sini akan dapat set 14. Atas akan dapat negatif 9. Bawah akan dapat set 6. Set 14. Okey, kelas. Tolong kirakan. Berapa theta dia? 169.11. Berapa? 169.11. Okey. So theta dia adalah 169.11. Betul ke? Betul. Okey. Betul. Boleh Kat sini cikgu nak bagi tahu sikit perbezaan dia. Kita tengok kat atas tadi. Kalau atasnya positif, dia akan dapat acute angle. Kalau atasnya negatif ataupun senang cerita cos tu kita dapat negatif, jawapan dia mesti dapat obtuse angle. Boleh? So positif akan dapat acute angle, negatif akan dapat obtuse angle. Tapi kalau soalan minta acute angle tapi dapat obtuse angle, kena tolak lah dengan 180. Boleh kelas? Boleh cikgu. Tapi dalam ni dia cakap find the angle je. So find the angle tak ada masalah lah. Jawapan 169.11 ni kita terima lah. Okay. Dah. Next. Okay. So yang ni find the coordinate of intersection between between the line. Yang ni dah tak ada dalam silibus kita Cikgu check tadi dah tak ada dalam silibus kita. So cikgu tak tunjuk lah soalan ni So kita terus pergi plane. Okay, kita terus pergi plane. Okay, next kita tengok plane. So plane equation in 3 dimension can be measured in this character. Boleh? So ada cerita dia lah kat sini. A plane in a space has normal. Boleh? Has normal. AI tambah BJ tambah CK. That is passes through the fixed point A, X1, Y1, Z1. Ataupun kriteria lain dia, ni yang pertama ada normal, ada 1 point. Ada normal, ada 1 point. Yang kedua, dia passes through 3 fixed point. Ataupun
a plane has two vectors. Cikgu tunjuk satu-satu situasi dia. Yang pertama, ada satu plane, dalamnya ada satu normal. Ni normal Lepas tu ada satu titik. Lepas tu yang kedua, ada 3 titik dekat normal tu. 1, 2, 3. Yang ketiga, ada 2 vectors. Boleh? Dalam plane tu ada 2 vectors. Ni satu lagi. So ada 3 situation lah. Boleh? Tapi apa syarat untuk untuk plane ni? Kita tengok Syarat dia adalah benda ni. R dot N is equal to dot N. Cikgu tulis kat sini nota dia lagi detail lah. R dot N is equal to A dot N. R tu apa dia? Cikgu rasa korang boleh assume kot R tu apa? Boleh assume tak R tu apa? R kita dah jumpa dekat line tadi. R sama juga dengan? A plus TV. Tu line equation. R adalah X, Y, Z. Boleh? R adalah X, Y, Z. Dekat Dekat line equation pun R adalah X, Y, Z. N apa dia? Boleh guess tak N? Normal. Yes, normal. Normal vector. Normal vector to the plane. To the plane. Point. Yeah, any point on the plane. Okay, ni je. So, cari normal, ada any point on the plane. Any point dengan syarat dia duduk atas plane tu. Okay, so tugas kita, kita tengok kat bawah kejap. Dia ada 2 Dia ada satu vector form ataupun vector equation. Satu lagi kat sini mana Cartesian equation. Boleh? Ada 2 bentuk sahaja. Boleh? Kalau ikutkan line equation, kita ada berapa bentuk? 3. Boleh? Line equation kita ada 3 bentuk. Boleh? Line equation kita ada 3 bentuk. Tapi kalau plane equation kita ada 2 bentuk je. Kita ada Cartesian equation dengan vector equation. Kenapa dia tak ada parametric equation? Kenapa dia tak ada parametric equation? Anyone? Boleh guess tak kenapa dia tak ada parametric equation? Apa sebab nama dia parametric? Sebab dia ada parameter. Ya, ada parameter. Boleh? Cuba tengok kita punya formula. R dot N, A dot N. Ada tak parameter? Tak ada. So, tak ada So, dia tak ada case ni. Dia ada Cartesian dengan vector je. So, vector dalam bentuk IJK, Cartesian dalam bentuk X, Y, Z. Yang tu kita kena jelas lah. Ni bentuk vector lah, vector. Ini bentuknya X, Y, Z. Nanti kita tengok. Boleh? Okay. So, cikgu tulis kat sini nanti korang akan nampak lah kenapa cikgu tulis kat sini. Vector equation solve right hand side. Cartesian equation solve both sides. Ambil dulu nota ni, nanti kita tengok kenapa cikgu cakap solve both sides, solve right hand side kan. Okay, kita start dengan vector equation dulu, vector form dulu So vector form. Find the equation of the plane with normal vector. Normal vector dia dah bagi I plus 2j plus k containing the point -1, 2, 4. -1, 2, 4. Okay, apa tadi? R dot N is equal to A dot N. Boleh? R dot N is equal to A dot N. Kita pun masukkan R lah. Biarkan kat situ. N adalah I plus 2J
plus 3K. Boleh. A pula, dia adalah point, cikgu ambil dia sebagai satu vektor lah. Negative 1, 2, 4. Sini 1, 2, 3. Apa cikgu cakap tadi? Nak cari vector equation, solve right hand side. Kena selesaikan sebelah sini. Boleh? Ni dah bentuk dot product. Boleh? Dot product. So 1, negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. 2 darab 2 dapat 4. 4 darab 3 dapat 12. So 16 tolak 1 dapat 15. So R dot I plus 2J plus 3K. Ni adalah vector equation. Boleh tak kelas? Boleh Boleh. cikgu. So, solve right hand side only. Boleh. So kelas selesaikan yang ni dalam bentuk dot product, biarkan macam ni, yang sebelah kiri ni biarkan macam tu. Sebab apa? Bila sebut vector equation mesti ada vector dalam tu. So ni lah vector dia. Boleh? Itulah vector dia. Okey, ni bentuk pertama. Ada normal. Ya, ada normal. Ada titik. Cuba kita tengok bentuk tadi A plane has normal and passes through a point A. So ni yang pertama lah. Yang kedua, the equation of the plane passes through ABC. Ni ada 3 titik dalam plane. Dalam plane ada 3 titik. 1, 2, 3. A, B, C. Cikgu nak tanya, apa yang tak ada? Kita perlukan R dot N is equal to A dot N. Apa yang tak ada? N. N tak ada. So macam mana nak cari N? Okay, cara nak cari N? N boleh datang daripada cross product. Boleh ingat tak? Cross product, bila kita crosskan, dia akan dapat ke atas. Boleh? Cross product, kita akan dapat ke atas nanti bila kita buat. So kat sini, tadi baru kita buat sebenarnya. Example macam ni. Yang dekat segitiga tadi kan, nak cari area of triangle. Boleh tak? Boleh tak kelas? Tiga, satu. Negatif 1, 2, 0. C pula 103. Tolakkan dengan negatif 1, 2, 0. Kelas, cikgu tanya tadi. Boleh tak kita buat C ke A, C ke B? Boleh. Boleh tak? Cikgu nak cari daripada C ke A, C ke B. Ni. C ke A, C ke B. Boleh cari tak? Boleh. Boleh. B ke A, B ke A, B ke C. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab nanti cross product dia semua akan dapat normal. Normal yang sama. Boleh? Jawapan mesti sama. So kita cari dulu. A ke B dulu. A ke B, 3 tolak-tolak jadi 4. 1 tolak negatif 1. 1 tolak 0. 1. Siap. AC. 1 tolak-tolak dapat 2. Negatif 2. 3. Boleh? So nak cari normal, A ke B, crosskan A ke C. Boleh? Kita pun buat I, J, K. Masukkan. 4, negatif 1, 1, 2, negatif 2, 3. Okay, kita tengok berapa jawapan dia. Negatif 1, negatif 10, negatif 9. Berapa? Negatif 1 I.
Negatif 1i, good. Negatif 1i, Negatif 10J. negatif 10j, Negatif 6K. good. Negatif 6k. Okay, dah. Dah dapat yang ni, kita pun buat r dot n is equal to a dot n. Boleh? So, n dah ada, a ada tak? Ada. A ada So, A boleh pilih mana-mana. Nak pilih A boleh, nak pilih B boleh, nak pilih C boleh. Kalau tak percaya, awak bolehlah buat ketiga-tiga ni nanti Okay, tapi untuk yang ni kita pakai paling mainstream lah. Kita pakai A. So, R dot negative I minus 10J minus 6K. Cikgu akan biarkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan cikgu akan settlekan. Cikgu ambil negatif 1, 2, 0. Dotkan dengan negative 1, negative 10, negative 6. Boleh? Cikgu selesaikan. Okay. Sini dapat apa? 1, negative 20. Dah. 19 kan dapat negative 19. So, R dot negative 1, negative 10, J 6K. Boleh? Dia ada minta apa ni? Find the equation of the plane. Dah. Kita tinggal sampai sini je lah. Boleh? Kita tinggal sampai situ je. Sebab dalam ni masih lagi subtopik untuk vector form So cikgu buat dalam jawapan vector form lah. Okay, cerita lagi seterusnya. Find the vector equation of the plane that contain 2, negative 1, 3 and is parallel to the xy plane. Lepas tu parallel to the plane with equation yang ni. Boleh? Soalan ni advance sebenarnya. Soalan yang ketiga ni advance sikit. Tapi tak apa, kita teruskan je. Boleh, kita teruskan sahaja. Dia cakap dia cakap find the vector equation of the plane containing ni sebagai A lah. Lepas tu parallel to the XY plane. XY plane ni cikgu ambil XY plane. Ni Z, ni X, ni Y. So XY plane duduk sini lah. Boleh? XY plane duduk situ. Okay. Untuk A, kita ada R dot N is equal to A dot N. A dah ada. N dah ada belum? Belum. Belum. Cuba kita tengok Parallel to the XY plane. XY plane kat sini, apa normal dia? Apa normal dia? Apa normal dia? Z kosong. J kosong, K kosong. J kosong, X kosong kan? Ni adalah K, vector K. Boleh? Dia punya normal adalah vector K. So, senanglah kerja kita. R, N dia adalah vector K ataupun dekat K sahaja. A kita 2 tolak 1, 3. Sini kita ada 0, 0, 1. Boleh? So, kita selesaikan. Sini akan dapat R dot K vector. Lepas tu kat sini 2 darab 0, 0, negatif 1 darab 0, 0. 3 darab 1 dapat 3. So, ni je. Boleh? Sebab dia XY plane. Z adalah normal dia. Takkan tulis Z, dia adalah K lah. Okay, lepas tu dia cakap parallel to the X, parallel to the plane with equation. Okay, yang ni adalah Cartesian equation sebenarnya. Cartesian equation. Tapi kita tak jumpa lagi sebab tu cikgu cakap advance tadi. Kita tak belajar lagi. Tapi ni adalah Cartesian equation. Cikgu ambil dulu cikgu ambil dulu. 3x tolak y tambah z, dia punya normal adalah 3i tolak j tambah k. Agak-agak lah. Kat mana cikgu ambil sebenarnya? 3i tolak j tambah k tu. Kelas. Mana cikgu dapat 3i tolak j tambah k?
Okay, kelas. Mana cikgu ambil? Delivery question eh. XYZ. Ya, coefficient of 3, ni coefficient of Y, coefficient of Z. So cikgu ambil kat depan ni 3 tolak 1 dengan 1. Boleh? Ni normal Ni normal. Nanti cikgu cerita kenapa cikgu ambil macam tu tadi. Okay, kita jumpa dekat Cartesian equation nanti. Okay, so kita buat B dulu Dia cakap parallel to the plane. Boleh? Parallel to the plane with equation 3x tolak y plus z. So situation dia macam mana? Situation dia macam mana? Ni adalah satu plane. Lepas tu ada satu plane lagi, dia duduk belah atas, dia parallel. Boleh? Andai kata normal ni adalah 3i tambah tolak j tambah k. So normal ni pun akan mengalami nombor yang sama lah. N2 sama. Boleh? Okay, so kita cuba buat lah. R dot. Boleh? R dot 3i tolak j tambah k. Nak cerita pasal titik tadi. Titik yang sama 2 tolak 1, 3. So kita selesaikan yang belakang ni. 2 tolak 1, 3 dengan 3 tolak 1, 1. So kita selesaikan. 3, 6. Tambah 1 tambah 3. So jawapan kat belakang berapa? 10. 10. So R dot 3i tolak j tambah k sama dengan 10. Ni adalah vector equation. Okay. Kita pergi example 4 pula. Kita baca dulu. Dia cakap, show that the line whose vector equation is R is equal to 2i minus j plus 3k plus ti minus j plus 4k is parallel to the plane whose vector equation R is equal to I plus 5j plus k is equal to 5. Show that line ni parallel to the plane. Boleh? So kita tengok situasi dia. Ni line. Sorry, ni plane. Cikgu ambil line ni duduk atas ni. Ni line ni duduk atas ni. Boleh? Ingat plane kita ada apa? Plane kita ada apa? Dia punya karakter paling besar? Normal. Yes. Normal. Boleh? Normal. Ni normal dia. Lepas tu, untuk line pula, apa karakter paling besar dia? R sama dengan A tambah TV. So, V Boleh? Kalau kita perasan kat sini, dia parallel to the plane. Parallel to the plane. Macam ni kita nak buktikan, tengok ni line parallel to the plane. Ni plane kat bawah. So, nak buktikan dia adalah parallel, normal dot dengan vector, direction vector tu adalah perpendicular. Sama dengan kosong. Boleh tengok ni? Boleh, kena buktikan. So, kita keluarkan N. Tengok N. N kita adalah 1, 1, 5, 1. Dotkan dengan 1 tolak 1, 4. So, kita buktikan. Kalau dapat kosong, means that N dengan V, line dengan P, plane P ni adalah parallel. Okay, so 1 darab 1. 1. Tolak 5 tambah 4. Jawapan dia kosong. So, kita boleh cakap line L and plane P are parallel. Okay, kelas. Takat ni, korang boleh follow tak ni? Boleh cikgu. Boleh ke jam lah. Boleh follow lagi tak? Boleh. Boleh, okay. So kita tengok Cartesian form pula. Kita tengok Cartesian form. Habis ke Cartesian form ni, kita tengok Cartesian form. Kita tengok angle between plane pula. Okay.
So kita tengok Cartesian form So ada satu je example untuk Cartesian form kat sini. Kita tengok kat sini lah find the Cartesian equation for each of the following planes. Dia cakap yang pertama, the plane pi1 through the A 1 to 3 is perpendicular to the line x1 plus x plus 1 over 2, y over 3, z over negative 1. Kalau ikut situation dia lah, ada satu plane perpendicular to the line. So, ni line. Boleh? Dia perpendicular. Dah boleh agak lah sebenarnya. Untuk A, kita perlukan R dot N is equal to A dot N. A dah ada belum? Dah. Dah, A dah ada kan? So A dah ada. N dah ada belum? N dah ada belum? Ya atau tidak? N dah ada belum? Sudah, jam. Cikgu jam Dengan pula. XYZ ke cikgu? Belum. Belum ada lah kan? So N belum ada, tapi perasan tak dia cakap perpendicular to the line. Perpendicular to the line. So maksudnya automatic V kepada line ni, V kepada line yang kat bawah ni adalah normal. Boleh? So kat sini kita boleh cerita normal sama dengan V. Boleh tengok ni? Ni normal. So satu line perpendicular to the plane. Boleh? 90 darjah. Maksudnya line direction line tu adalah normal kepada plane. So kita boleh dapatlah kat sini 2, 3 tolak 1. Boleh? Okey, untuk dapat Cartesian equation, cikgu cakap apa tadi? Solve both sides. Solve apa? Dot product. Boleh? Solve dot product. Tadi R apa? R adalah X, Y, Z. Normal kita ada 2, 3 tolak 1. Sama dengan titik yang kita ada 1, 2, 3 dotkan dengan 2, 3 tolak 1. Okey, kita cuba solve both side. Okey, solve yang sebelah kanan dulu senang. 3, 2 tambah 6 tambah tolak 3. Berapa ni? 2 tambah 6 dapat 8. 8 tolak 3 dapat 5. Okey, so yang sebelah kiri pula, sebab dia unknown, so 2 darab X tambah 3 darab Y tolak Z sahaja. So kita ada 2X tambah 3Y tolak Z sama dengan 5. Ni adalah Cartesian equation. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Sebab Boleh. tu cikgu cakap tadi, cikgu boleh ambil 2, 3 tolak 1 sebagai normal dia. 2, 3 tolak 1 sebagai normal. Kenapa? Sebab cikgu dah nampak kat depan ni, koefisien tu akan mewakili normal. Samalah soalan tadi. Mana tadi? Ni. 3 tolak 1, 1. Dia dah jadi normal. Boleh? Sebab tu adalah Cartesian equation. Balik kepada Cartesian dengan vector equation mesti ada vector. Cartesian equation mesti ada X, Y, Z. Okay. B. B dulu Kita tulis dulu kat sini. B. Pergi lagi. Plane pi2 through B. 1 minus 1, 3. Perpendicular to the both plane. Sudah. Perpendicular to the both plane. Ada kawan-kawan kita yang boleh buat bayangan macam mana dapat? Okay, situation dia ada satu plane. Boleh. Ni ada plane satu lagi. Lepas tu ada plane satu lagi. Boleh. Ni bayangan cikgu lah.
So dia cakap plane pi2 passes through B1, B iaitu 1 minus 1, 3 perpendicular to the both plane. Okay, tengok ni adalah plane yang pertama tadi. Kita ambil P lah, sini Q. Ni plane yang baru kita nak cari pi2. Boleh? Ada B sebiji dalam ni. Okay, cikgu nak tanya. A dah ada belum? Sebab kita perlukan R dot N is equal to A dot N. Ada. A ada. A ada which is B tu lah. Boleh sebab dia point on that plane kan. Okay. Lepas tu, dia cakap perpendicular to the both plane. Boleh? Perpendicular to the both. So, keadaan dia macam ni lah. Ni plane satu, perpendicular. Dia akan duduk menegak. Sini 45 darjah. Boleh? Sini 45 darjah. Sini 45 darjah. Boleh? Tapi apa yang tak ada lagi kat sini? N. Kita tengok N untuk P, N untuk P akan menegak ke sini. Menembusi benda ni lah. Boleh? N untuk apa? N untuk Q pula akan menembusi benda tu. Jadi macam tu. Boleh? Dia ada N dia sendiri lah. Sebab keadaan dia menegak. So N dia akan melintang lah. Yang apa? Melintang ni pula dia akan N dapat menegak. So macam mana nak dapat N ni? How? Okay. Oleh sebab kalau awak perasan lah lukisan cikgu ni, perasan tak dia ada cross section dekat sini? Okay. So normal to the plane akan lalu ikut situ. Normal to the plane. So apa maksudnya ni? Pakailah right hand Fleming korang tu. Cuba tengok. Cuba tunjuk tangan korang. Right hand. Kita dah ada cross section. Kan? Ada bawah dua vektor. Nak dapatkan normal, apa kita buat? Nak dapat normal, apa kita buat? Dia start dengan huruf C. Oh, tak ada yang nak guess Dia start dengan huruf C. Kita nak buat apa ni? Cartesian. Bukan. Dia ada dua perkataan. Satu C, start, satu lagi P. Cross product. Ya, betul. Cross product antara vektor yang kita ada kat atas ni. Plane yang kita atas ni. So, kita tengok balik soalan dia. Tengok daripada vektor plane yang pertama ni, kita ada N yang pertama. Which is N1 lah. N1 sama juga dengan 1 tolak 1, 2. N2 kat sini. N2 adalah 2, 1 tolak 1. Boleh? Kita buat cross product antara N1 dan N2, kita akan dapat normal untuk pi2. Boleh? Normal untuk pi2. Okey, kita buat normal untuk pi2. Ni pi2 punya adalah N1 cross N2. Kita tengok I, J, K. Okey. N1 dulu 1 tolak 1, 2. 1 tolak 1, 2. Yang kedua adalah 2, 1 tolak 1. 2, 1 tolak 1. Okey. So, kita buat cepat sikit kat sini. Jawapan dia adalah negatif I tambah 5J tambah 3K. Ni adalah normal kepada pi2. Boleh? Balik kepada R dot N is equal to A dot N. Boleh? Cikgu pun susun balik X, Y, Z. Negatif 1, 5, 3. A kita tadi dekat B lah. B kita adalah, mana tadi B? Berapa tadi B kita? 1 tolak 1, 3. 1 tolak 1, 3. Dotkan dengan negatif 1, 5, 3. Okey, kita selesaikan both side. Yang sebelah kiri akan dapat tolak X
tambah 5 Y tambah 3 Z. Yang sebelah kanan, sini dapat tolak 1, tolak 5 tambah 9. Which is jawapan dia 3 tolak X 5 tambah 5Y tambah 3Z. Okey dah. Okey kelas, dah. Untuk soalan B tadi. Boleh follow? Boleh follow tak kelas? Boleh cikgu.